Okey dah. Baik. Ah, Pergi ke pekan hari Selasa. Pekan bernama Si Pekan Rabu. Sopan santun berbudi bahasa. Jadi amalan kita selalu. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Zarina binti Ishak, pencara kursus EDUP 3083, Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru, dan juga tetamu kehormat pada hari ini iaitu Cik Indirani, anak perempuan Subramaniam selaku Ketua Panitia Bahasa Inggeris SCGT Kuala Lipis. Baiklah, pada waktu yang begitu indah ini, saya Darwin Bos Chandra Bos dan Gayatri Gunasegaran dari PISMP semester 7, Unit Bahasa Melayu SCGT Ambilan Jun 2020 dari IPG Kampus Tengku Ampuan Auzan ingin menemu bual bersama Cik Indirani anak perempuan Subramaniam bagi tujuan melaksanakan tugasan 1 EDUP 3083. Sebelum kita memulakan sesi temu bual, jom kita lihat apakah tajuk keendah perbincangan pada hari ini. Tajuknya, menghuraikan tentang mengajar itu sebagai satu profession, ciri-ciri guru profesional, menganalisis isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru serta perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru, peranan guru sebagai pemimpin profesional serta tanggungjawab guru khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta memberi cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk dalam perbincangan pada hari ini. Selamat sejahtera diucapkan kepada Cik Indirani. Sebelum kita memulakan sesi temu bual, boleh Cik Indirani memperkenalkan diri anda. Terima kasih. Nama saya Indrani Subramaniam. Saya berasal dari Manjung Perak. Sejak kecil lagi saya sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang guru dan impiannya sudah dicapai pada masa kini. Saya mendapat pendidikan rendah saya di SCKT Mukim Pondok, Manjung Perak juga, dan pendidikan menengah saya di SMJK Dindings. Seterusnya, saya telah meneruskan program ijazah sarjana muda perguruan dalam bidang bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua iaitu TESOL, pendidikan rendah di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Seterusnya saya telah ditempatkan di sekolah di Pahang iaitu SCKT Kuala Lipis pada tahun 2022 dan sehingga kini saya berkhidmat di sekolah yang sama. Bukan itu saja, saya telah meneruskan pengajian master's degree saya di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang TESOL juga. Saya telah dilantik sebagai Ketua Panitia Bahasa Inggeris sejak tahun 2022 di sekolah saya. Walaupun grade saya tidak dinaik lagi disebabkan saya merupakan hanya seorang guru yang menjadi guru bahasa Inggeris yang mengambil bahasa Inggeris sebagai option major. Itu saja sedikit tentang pengenalan diri saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Indrani atas perkenalan anda. Baiklah Cikgu. Cikgu, pertamanya sekali saya nak mengetahui apakah pendapat Cikgu tentang konsep mengajar sebagai satu profession? Terima kasih atas soalan sebentar tadi. Pada pendapat saya, profession sebenarnya merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Untuk mencapai fungsi tersebut, untuk seseorang guru tu tahap kemahiran tertentu dalam terutamanya dalam suatu pengalaman pengetahuan sistematik berasaskan teori yang dipegang oleh seseorang individu iaitu seorang guru sangat diperlukan. Pendek kata, suatu profession tu ialah satu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan oleh masyarakat iaitu orang yang di sekeliling kita dan juga menikmati autonomi individu dan kumpulan.
Dan terakhir sekali ia juga mementingkan mutu perkhidmatan. Lebih lagi Baik. Wah, satu penerangan yang cukup teliti, cikgu. Ya, cikgu, sambung. okey. Saya juga berpendapat bahawa ada 4 atribut dalam suatu profession, terutamanya profession guru, iaitu ahli perlu menguasai ilmu pengetahuan yang mendalam, sebagaimana yang saya menjadi seorang guru yang memegang jawatan sebagai ketua bahasa Inggeris. Ilmu pengetahuan ni sangat penting dalam melaksanakan pelbagai tugasan, terutamanya dalam panitia bahasa Inggeris. Dan selain itu, kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu. Adanya juga kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli-ahli, terutamanya dalam panitia bahasa Inggeris. Serta juga kebenaran atau persetujuan diberi kepada suatu profession oleh masyarakat untuk beroperasi dengan baik. Berdasarkan atribut yang saya telah beritahu tadi, seorang profesional perlu menguasai pengetahuan yang mendalam seperti mana guru melalui pendidikan formal sehingga ke tahap sarjana muda kan, dan juga sarjana dan doktor falsafah. So satu standard yang ditetapkan untuk seorang guru tu untuk memperolehi latihan keguruan dalam subjek pengususan sebelum diiktiraf sebagai seorang profesional tu amat diperlukan. Dan juga saya berpendapat bahawa profession keguruan juga mempunyai kod etika untuk mengawal tingkah laku mereka, dan kod etika ni sangat penting sebab ia menjadi salah satu pegangan dan menjadi panduan kepada seseorang guru untuk melaksanakan tugasan masing-masing dalam bidang yang dimiliki atau dipegang oleh guru di sekolah masing-masing. Oleh itu, sebagai guru yang memegang salah satu jawatan di sekolah saya ingin kod etika ni saya juga telah aplikasikan dalam beberapa aspek tugasan yang dapat juga membantu saya melaksanakan tugasan saya dengan baik dan juga secara teratur. Saya rasa itu saja pendapat saya tentang soalan yang anda tanya tadi. Saja, terima kasih. Wah, satu penerangan yang cukup teliti, cikgu. Cikgu, pada pendapat anda, apakah ciri-ciri guru yang berprofesional? Terima kasih atas soalan yang soalan sebentar tadi. Pada pendapat saya sebagai seorang guru yang memegang salah satu jawatan iaitu sebagai ketua panitia di sekolah saya rasa ada beberapa ciri-ciri yang perlu diikuti ataupun kita boleh beritahu sebagai menjadi satu pegangan kepada guru masing-masing. Salah satunya ialah pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan juga penting kerana pekerjaan yang kita miliki iaitu sebagai seorang guru merupakan satu profession yang dapat menggambarkan keunikan dan kepentingan dalam melaksanakan tugas kita iaitu di sekeliling kawasan sekolah. Dan juga sebagai seorang guru saya juga berasa bahawa keupayaan intelek merupakan salah satu ciri yang perlu dipegang oleh seseorang guru itu sendiri, kerana keupayaan intelek yang tinggi dapat membantu guru tersebut untuk melakukan segala tugasan yang diberi kepadanya. Contohnya, guru dapat melaksanakan tugasan masing-masing dengan keupayaan intelek dan juga kemahiran yang mereka miliki, dan juga dengan ilmu yang mereka dapat dapat
diintegrasikan dalam tugasan masing-masing. Dan juga saya berpendapat bahawa seseorang guru tu seharusnya pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai kriteria autonomi semasa menjalankan tugasan. Hal ini kerana tugasan yang mereka pegang tu dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur dengan apa yang dirancang oleh mereka supaya tugasan dan segala takwim yang mereka telah apa kita kata dirancang tu dapat dijalankan secara terancang dan bersistematik. Dan seterusnya saya juga berpendapat bahawa guru yang memegang jawatan di sekolah masing-masing, contohnya sebagai seorang ketua panitia bahasa Inggeris di sekolah saya berpendapat bahawa mendapatkan latihan yang mencukupi itu sangat penting. Hal ini kerana bidang kerja profesional adalah pekerjaan yang penting dan harus dilakukan dengan betul dan terancang. Oleh itu, seseorang guru haruslah mendapat latihan ikhtisas terdahulu sebelum menceburkan diri mereka dalam bidang tersebut. Dan juga guru-guru juga telah melibatkan diri mereka dalam PLC, Professional Learning Community, yang anda perlu memberi fokus kepada perkara tersebut kerana PLC juga dapat membantu guru-guru tu untuk mendapatkan latihan yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran dan juga keupayaan intelek masing-masing supaya segala takwim yang mereka rancang di sekolah dapat dijalankan secara sistematik. So, I rasa itu saja daripada saya. Cukup jelas penerangan tu, Cikgu. Cikgu, apakah isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru? Okey, terima kasih atas soalan sebentar tadi. Salah satu cabaran yang dihadapi oleh guru di sekolahnya ialah dalam sistem pendidikan. Hal ini kerana sebagaimana yang kita tahui, pada masa sekarang kita telah melalui beberapa perubahan dalam bidang pendidikan, terutamanya selepas pandemik COVID. Kita telah semua sistem pendidikan telah dipulih ataupun kita boleh memberitahu bahawa semua telah dibawa balik ke perkara asal, iaitu semua sistem sistem dalam pendidikan tu telah dibawa balik dalam sekolah, persekitaran sekolah untuk diaplikasikan dan juga digunakan dalam kalangan murid. Oleh itu setiap cikgu telah mereka telah realise bahawa penggunaan ICT, terutama penggunaan ICT dalam pendidikan tu sangat penting kerana mereka berpendapat bahawa penggunaan multimedia dan juga pengajaran PDPC secara chalk and talk tu sangat penting, iaitu mereka dapat bergabung dua-dua ni dalam kelas untuk melaksanakan pendidikan yang lebih teratur dan juga lebih efektif antara murid-murid terutamanya di sekolah kami. Dan juga saya juga berpendapat bahawa kebaikan penggunaan komputer dalam proses pengajaran ialah pelajar-pelajar saya terutamanya dalam pengajaran bahasa Inggeris dapat menumpukan perhatian mereka semasa guru mengajar kerana terdapat bahan-bahan menarik seperti video dan gambar yang boleh mereka gunakan. Gambar tu seperti flashcards yang dapat mereka boleh gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah kami. Dan juga sekolah kami juga telah menerima 21 laptop recently untuk melaksanakan PDPC yang lebih efektif dengan penggunaan ICT seperti ini.
Oleh itu, walau bagaimanapun, kita juga telah menghadapi beberapa masalah dalam penggunaan komputer dan juga laptop, kesemua laptop ni terutamanya di makmal komputer dalam proses pengajaran. Antaranya ialah masalah terdapat guru yang tidak tahu menggunakan komputer. Apa yang kita boleh kata iaitu guru tidak mempunyai kemahiran dalam menggunakan komputer itu dalam proses PDP. Keadaan ini telah menyebabkan proses pengajaran juga tidak dapat dijalankan dengan lancar atau bersistematik, dan juga kadang-kadang pelajar juga mereka berkemungkinan besar tidak dapat menumpukan perhatian mereka dalam proses pembelajaran dalam kelas kerana kekurangan ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut dalam memberi impak kepada murid-murid itu, di mana mereka pun tidak tahu menggunakan laptop atau aplikasi yang terdapat dalam laptop tu untuk meneruskan pembelajarannya. Oleh itu mereka juga tertarik dengan perkara-perkara yang tidak diingini oleh guru. Selain itu juga penyediaan prasarana teknologi maklumat di sekolah saya juga menjadi merupakan cabaran revolusi teknologi maklumat. Di sini saya ingin mencatatkan penyediaan prasarana tu bukan kemudahan seperti laptop-laptop tu tersendiri, tetapi kita menghadapi masalah dalam apa kita kata connection, internet connection. So itu menjadi salah satu cabaran kepada sekolah kita sebab sekolah kita pun di kawasan yang di kawasan bukan kita kata pedalaman, kita boleh cakap rangkaian internet itu susah untuk dapat kita untuk menjalankan PDPC kita dengan lebih lancar sebab kadang-kadang kita juga tidak mendapat rangkaian internet yang lancar untuk menyampaikan PDPC dengan YouTube ataupun aplikasi-aplikasi lain seperti Wordwall ataupun Nearpod dalam classroom ataupun Google Classroom dalam PDPC kita. Dan juga saya juga berpendapat bahawa kalau jika ada masalah macam ni dalam bidang teknologi maklumat, tentunya ia akan membawa satu impak yang serius terutamanya dalam pendidikan negara. Sebagaimana yang kita tahu, kita telah ke pembelajaran abad ke-21 kan. So oleh itu kalau kita tidak mengaplikasikan apa kita kata ilmu yang kita ada dalam ICT ni dalam PDPC kita, kemungkinan besar kita akan menghadapi suatu cabaran yang besar untuk menjalankan PDPC dengan lebih efektif terutamanya dalam kalangan murid kini kita. Okey. Baiklah cikgu. Penerangan yang sangat jelas. Soalan seterusnya ialah kongsikan perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru cikgu. Okey, terima kasih atas soalan yang sebentar tadi. Sebagai seorang pendidik, guru mesti mematuhi peraturan kelakuan dan tata tertib 1993 iaitu pindaan 2002. Oleh itu guru akan sentiasa berkelakuan baik dan juga bertata tertib mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dan juga telah diberikan kepada kita, sekolah kita. Pengetahuan mengenai perundangan ini juga membantu guru mempertahankan diri sekiranya guru benar-benar tidak bersalah. Perundangan ini juga menjadi panduan kepada guru di setiap sekolah, terutamanya di sekolah saya, mengenai apa-apa tugas guru dan juga apa yang guru sepatutnya tidak boleh dilakukan di kawasan sekolah.
Kementerian Pelajaran Malaysia KPM juga telah menyediakan buku panduan dan juga surat perkeliling ikhtisas untuk memperingatkan setiap guru tentang pengetahuan dan peraturan yang jelas yang patut diikuti oleh guru terutamanya di kawasan sekolah. Antaranya ialah Peraturan 23. Antara peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan 23 tersebut ialah guru perlu mematuhi etika pakaian seperti mana yang kita tahu semua cikgu diwajibkan untuk memakai pakaian formal dan juga pakaian yang sopan ke sekolah kita, sekolah masing-masing. Dan juga mereka dilarang untuk menggunakan apa jenis dada kecuali yang dipreskripsikan oleh pengamal perubatan, dan juga guru tidak boleh menerima apa-apa hadiah daripada individu atau kumpulan, terutamanya daripada murid yang mempunyai kepentingan peribadi. Dan juga guru perlu membuat pengisytiharan harta setiap 5 tahun sekali. Seterusnya, guru juga dilarang untuk terlibat dengan perhutangan yang serius yang boleh mengakibatkan nama sekolah, dan juga tidak boleh meminjam wang kepada pihak lain dan mengenakan faedah atau cagaran lain. Saya juga berpendapat bahawa dalam peraturan tersebut juga dinyatakan guru dilarang membuat pernyataan awam secara lisan atau bertulis berhubung dengan dasar rancangan dan juga keputusan kerajaan. Dan juga guru-guru tidak dibenarkan terlibat dengan kegiatan politik. Mereka perlu mendapat kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ataupun Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran. Dan juga selain itu, tindakan tata tertib juga salah satu perundangan yang amat penting dalam kalangan guru-guru. Sebagai seorang penjabat awam, guru hendaklah mematuhi peraturan yang termaktub dalam undang-undang, dan pelanggaran akan menyebabkan tindakan tata tertib dikenakan atas guru-guru tersebut. Satu jawatan kuasa akan dibentuk tidak kurang daripada 2 anggota, dan anggota jawatan kuasa penyiasat adalah mereka yang menjawat jawatan lebih tinggi daripada mereka yang disiasat. Hukuman yang dikenakan bagi perkara tersebut termasuklah pertamanya amaran. Amaran akan diberi secara lisan dan juga bertulis oleh ketua jabatan. Seterusnya denda atau lucut hak emolument. Sebenarnya dalam tindakan ini denda yang dikenakan tidak boleh melebihi amount yang sama banyak dengan emolument bagi 7 hari pegawai yang berkaitan dalam dalam apa-apa hal. Dan denda atau lucut hak emolument dipotong daripada emolument bulanan pegawai dan juga dimasukkan dalam hasil kerajaan. Dan seterusnya mereka akan juga tangguh pergerakan gaji. Maksudnya tiada pergerakan gaji dalam tempoh hukuman tersebut. Dan juga turun gaji juga akan dilakukan. Gaji akan turun secara mendata dan ia akan tidak melebihi 3 pergerakan gaji. Tempoh hukuman tidak kurang daripada 12 bulan dan juga tidak lebih saya rasa 36 bulan. Dan juga jika seseorang guru tersebut akan dikenakan tindakan tata tertib, akan juga diturun pangkat. Ianya akan dijalankan oleh pihak berkuasa tata tertib tersebut. So itulah serba sedikit yang saya boleh berkongsi tentang perundangan yang adanya dalam kalangan guru dalam sistem pendidikan kini. Terima kasih. Wow, terima kasih Cikgu. Perkongsian yang cukup terang dan jelas berkaitan perundangan kerjaya guru. Seterusnya Cikgu, apakah peranan guru sebagai pemimpin profesional serta tanggungjawab guru khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran?
Okey, terima kasih. Sebagai seorang guru, saya berpendapat bahawa guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Termasuk pemimpin profesional, termasuk sebagai pemimpin profesional di dalam kelas dan juga dalam satu sistem pendidikan apa kita kata secara umum. Antaranya ialah pengembangan kurikulum. Sebagai seorang guru, guru tersebut seharusnya mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan standard pendidikan dan keperluan pelajar. Mereka harus merancang RPH iaitu lesson plan mereka dengan lebih teliti untuk dilaksanakan dalam PDPC masing-masing supaya ia menjadi relevan dan menarik dalam kalangan murid-murid kita. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa penyusunan rancangan pengajaran seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi itu sangat penting dalam kalangan guru. Sebagai seorang guru, seharusnya menyusun rancangan terutamanya aktiviti pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran dalam HRPH supaya ia dapat menjadi lebih efektif yang dapat mencapai matlamat pembelajaran harian kita dan juga termasuk bahan pengajaran, kaedah pengajaran dan juga cara penilaian dalam kelas masing-masing. Seperti mana yang kita tahu, semua guru sedang melaksanakan penilaian yang berterusan iaitu PBD dalam kelas masing-masing. Oleh itu, mereka juga perlu menyesuaikan rancangan tersebut mengikut kemampuan, kemahiran dan juga keperluan individu pelajar dalam kelas masing-masing. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa penggunaan teknologi pendidikan juga sangat penting dalam pengajaran abad ke-21 ini kerana guru perlu mengintegrasikan teknologi pendidikan dan pelbagai sumber digital seperti pelbagai aplikasi dalam pembelajaran masing-masing supaya ia dapat memenuhi keperluan pelajar untuk belajar dengan lebih efektif dan memberi penglibatan yang lebih banyak dalam PDPC kelas masing-masing. Oleh itu, mereka perlu memahami cara menggunakan perisian, aplikasi dan alat dalam talian untuk meningkatkan pembelajaran dalam bidang masing-masing. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa pemahaman terhadap keperluan pelajar itu harus dimiliki oleh seseorang guru. Guru perlu mengenal pasti keperluan dan gaya pembelajaran yang berbeza di dalam kalangan pelajar mereka. Hal ini kerana dapat membolehkan pelajar kita memberi fokus kepada apa yang cikgu ajar dan guru-guru juga dapat merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan dan efektif supaya matlamat ataupun objektif pembelajaran harian mereka dapat dicapai pada akhir PDPC mereka. Dan juga saya berasa bahawa sebagai seorang guru, seseorang guru tu perlu mempunyai pengembangan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Guru perlu membantu diri sendiri untuk meningkatkan kemahiran berfikir kritis iaitu HOTS dalam diri masing-masing dan juga ianya akan membantu pelajar mereka untuk mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kita boleh di-tagging sebagai HOTS questions and HOTS thinking. Ini melibatkan dapat memberi tugas yang menatang dan menggalakkan soalan dan juga merangsang pemikiran analitik dalam kalangan pelajar untuk menjadikan sesebuah pengajaran iaitu PDPC itu menjadi lebih efektif. Dan juga saya berpendapat bahawa pengurusan kelas bagi seseorang guru itu pun amat penting. Guru
sebagai seorang guru perlu mempunyai kemahiran pengurusan kelas yang baik. Hal ini kerana mereka perlu mencipta persekitaran yang selamat dan inklusif di mana-mana pelajar dapat belajar dengan baik, dapat menyesuaikan diri mereka dalam persekitaran pembelajaran di kelas masing-masing. Oleh itu, ni dapat melibatkan menanggani pelbagai konflik dan gangguan dalam kelas masing-masing. Dan akhir sekali saya juga berpendapat bahawa ia juga menjadi guru, sebagai seorang guru tu perlu menjadi contoh atau teladan yang baik. Hal ini kerana guru, sebagai seorang guru itu sendiri perlu menjadi contoh yang baik kepada pelajar dalam hal sikap, etika dan juga tingkah laku. Mereka boleh memberi kesan kepada pelajar terutamanya dalam aspek moral, integriti dan juga tanggungjawab sosial. Dengan memahami dan menjalankan peranan dan tanggungjawab ini dengan baik, guru dapat menjadi pemimpin profesional yang lebih efektif dan juga berpengaruh dalam memajukan pendidikan kini di sekolah kita, juga dapat membantu pelajar-pelajar kita mencapai potensi maksimum mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sebenarnya mantap cikgu, penjelasan yang cukup baik dan terperinci. Cikgu, soalan terakhir bagi sesi temu bual ini adalah, apakah inisiatif yang boleh dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru? Terima kasih atas soalan sebentar tadi. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah sentiasa sebagai seorang guru seharusnya berfikiran kreatif untuk mencipta inovasi-inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan perubahan zaman. Hal ini demikian kerana dalam kemajuan teknologi maklumat, contohnya penggunaan ICT dalam mata pelajaran boleh dilaksanakan dengan jayanya. Contohnya menghasilkan bahan bantu mengajar dalam bentuk interaktif agar PDPC dapat dijalankan dengan lebih menarik dan juga berkesan, dan ia dapat sesuai dengan kecenderungan pelajar pada masa kini. Kemahiran dalam bidang ICT juga sangat penting kerana kita telah kita telah membawa pembelajaran kita ke abad ke-21, di mana kemahiran dalam bidang ICT perlu diterka melalui kursus-kursus multimedia dan komunikasi oleh guru masing-masing, guru di sekolah masing-masing. Selain itu, kaedah lesson study yang diperkenalkan pada tahun ini merupakan pendekatan berkesan untuk melatih diri menjadi seorang guru yang lebih profesional. Kaedah yang berkonsepkan pementoran dan perkongsian kepakaran memberi peluang kepada guru sebenarnya untuk mencari kelemahan dan juga membuat penambahbaikan melalui teguran, serta cadangan juga dapat membina yang diberikan oleh rakan sekerja lain di sekolah. Terutamanya sebagai seorang cikgu, saya juga dapat menjalankan perkara ini untuk membantu PDPC kita di sekolah kami. Malah guru juga dapat berkongsi pengalaman dan kepakaran guru lain dalam mencari kaedah paling berkesan bagi melakukan PDPC yang lebih efektif. Oleh itu, penglibatan secara aktif dalam program lesson study ini perlu dibudayakan secara konsisten dari masa ke semasa supaya guru-guru dapat berkongsi pengalaman dan ilmu masing-masing untuk memperbaiki PDPC masing-masing di sekolah, untuk membantu, terutamanya untuk membantu pelajar-pelajar untuk mencapai tahap penguasaan yang lebih tinggi dalam bahasa tertentu. Dan juga guru yang mencapai tahap pakar perlu menguasai mata pelajaran yang diajar sepenuhnya. Bagi meningkatkan tahap penguasaan, guru perlu sentiasa bersedia sebelum menjalankan PDPC dari aspek isi pengajaran dengan memperbanyakkan sumber, iaitu merancang hard pitch masing-masing dengan lebih terancang dan
dapat menarik penglibatan murid-murid dalam PDPC masing. Pergantungan kepada penggunaan buku teks perlu dikurangkan supaya PDPC akan menjadi lebih menarik. Ada ketikanya pelajar juga kadang-kadang tidak berminat dengan penggunaan buku teks kerana mereka menganggap buku teks ni sebagai satu alat pengajaran yang membosankan, terutamanya dalam pengajaran bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Situasi ini juga merupakan cabaran bagi guru untuk menganggap minat pelajar terhadap mata pelajaran masing-masing. Oleh itu, sebagai seorang guru, saya berpendapat bahawa kepelbagaian sumber perlu digunakan oleh guru-guru lain supaya pemikiran pelajar tu dapat dikembangkan dan juga dapat menarik penglibatan yang lebih aktif dalam kalangan murid-murid di kelas masing-masing. Itu saja dari Baiklah saya. cikgu. Apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada saya sebagai bakal guru yang patut berperanan dalam pelbagai aspek pengajaran dan pembelajaran, mampu memenuhi keperluan guru sebagai pemimpin profesional? Terima kasih atas soalan yang menarik sebentar tadi. Seperti yang saya jelaskan, guru perlulah bersedia menerima pelbagai cabaran dunia pendidikan ini dengan hati terbuka dan juga sentiasa mencari jalan penyelesaian yang kreatif dan inovatif supaya dapat menyelesaikan segala hal yang hal yang kita dapat temui dan juga supaya dapat menarik minat pelajar. So seseorang guru tu perlulah memiliki sikap bertanggungjawab yang lebih tinggi terhadap profesion mereka supaya ia membantu mereka untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Supaya dapat bersama dalam memastikan pembangunan negara kita pada peringkat global. Oleh itu, sebagai bakal guru, anda haruslah sentiasa menjalankan tugas anda dengan baik dan terancang. Dan juga ini akan memberikan semangat untuk anda menjadi seseorang guru dalam menanggani cabaran profesion keguruan yang sentiasa kita kata perlulah ingat tanggungjawab terhadap kerjaya guru kita supaya dapat mencapai ataupun kita boleh kata memenuhi segala kriteria yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan supaya meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di sekolah dengan lebih menarik dan efektif. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya harap kita sudah ke hujung sesi temu bual kita pada hari ini. Terima kasih Cik Indirani kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi maklumat tentang mengajar itu sebagai satu profession, ciri-ciri guru profesional, menganalisis isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru serta perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru, peranan guru sebagai pemimpin profesional serta tanggungjawab guru khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta memberi cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Semoga usaha pentadbir sekolah terus dikekalkan dan dapat meningkatkan kualitinya pada masa hadapan. Goya, sambung. Teacher. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Darwin dan Gayatri. Saya berharap sekolah yang anda akan ditempatkan pada masa akan datang dapat merealisasikan peranan guru dalam pelbagai aspek pengajaran dan juga pembelajaran, mampu memenuhi keperluan guru sebagai pemimpin profesional secara menyeluruh dan juga pentadbir sekolah akan memastikan untuk meningkatkan taraf kualitinya terus berkembang pada masa ke masa. Terima kasih.
Baiklah, cukup luas dan padat penerangan yang diberikan oleh Cik Indrani atas pengalamannya mengenai menghuraikan tentang mengajar itu sebagai satu profession, ciri-ciri guru profesional, menganalisis isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru serta perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru. Peranan guru sebagai pemimpin profesional serta tanggungjawab guru khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta memberi cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Saya rasa kita sudah mencapai objektif kehendak soalan tugasan pada sesi temu bual pada hari ini. Sebelum mengundur diri, izinkan saya melafazkan serangkap pantun sebagai penutup bicara. Pantai Tanjung, tempat berkelah, seronok berkelah, waktu cuti. Kalau ada silap dan salah, mohon maaf sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.